أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق وذرأ وبرأ ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق إلا طارقا يترك بخير يا رحمن الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ربي يسر ولا تعسر وتمم بخير أما بعد نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتغاء وجه الله ومرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, pertama-tamanya kita merafakkan setinggi-tinggi syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia-Nya Allah Subhanahu wa taala bagi pada kita kesempatan dan juga ruang waktu untuk kita sama-sama dapat hadir di surau Allah yang mulia ini. Mudah-mudahan pertemuan kita ini dan perpisahan kita ini diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi malam Selasa malam Rabu ni sepatutnya malam kuliah pimpinan kita lah, pimpinan PAS kawasan. Jadi minggu ni minggu keempat kan, sepatutnya minggu keempat, minggu Istimak Tarbawi. Tapi minggu ni dalam bulan ni ada 5 minggu. Selasa dalam bulan ni ada lebih kurang 5 minggu. Boleh dengar clear Boleh Jadi malam ni kita tak tahu siapa pembentangnya kan, pengkuliah dia. Jadi saya sekadar memenuhi masa lapang lah kan. Dan kita pun tidaklah ada buat persediaan yang khusus untuk nak menyampaikan sedikit ilmu tazkirah pada malam ini. Cuma sedikitlah saya ingin sentuh berkenaan dengan tanggungjawab bagi seorang abnaul haraki, bagi seorang ahli di dalam sebuah gerakan Islam. Kita memiliki disiplin dan kita memiliki tanggungjawab yang sangat besar kerana kita membawa imej dan juga simbol sebagai seorang pejuang Islam kan. Mana-mana pun orang akan menilai kita, masyarakat akan melihat kita sejauh mana kita membawa Islam di dalam diri kita kan, dan juga di dalam kehidupan kita. Malangnya hari ini tuan-tuan sekalian salah satu aspek yang selalu diabaikan oleh seorang abnaul haraki sebagai seorang ahli di dalam gerakan Islam, aspek ini biasanya dipinggirkan, malah tidak diambil berat, tidak dipandang dengan pandangan yang besar, maksudnya pandangan dengan satu pandangan yang penting, iaitu berkenaan dengan adab kita, adab sebagai seorang ahli di dalam gerakan Islam. Jadi tuan-tuan, ma'syaral muslimin wal muslimat rahimakumullah, kita selalu membicarakan tentang budaya-budaya dan juga pemikiran sekularisme di dalam perbincangan-perbincangan kita. Kita katakan bahawa
golongan itu membawa perjuangan sekularisme, kan? Puak-puak ni mendukung ajaran sekularisme, ya. Apa makna sekularisme? Sekularisme ni secara mudahnya iaitu fahaman yang membezakan di antara kehidupan di dunia dan juga kehidupan di akhirat. Jadi dibahaskan secara panjang lebar tentang sekularisme dan istilah-istilah yang berkaitan dengannya oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi dan juga Syed Muhammad Nakib Al-Atas. Jadi kalau kita membaca, ya, tulisan-tulisan daripada Dr. Yusuf Al-Qaradawi, beliau menyebutkan bahawa fahaman sekularisme ini secara mudah di dalam bahasa Arab disebut sebagai al-huna al-laniyah. Al-huna itu maksudnya di sini, ya. Di sini tu apa dia? Di sini, di dunia ini, ya. Al-huna dalam bahasa Arab ada huna, ada hunaka, kan? Huna di sini, hunaka di sana, ya. Itu yang pertama, di sini. Bila sebut huna di sini, maknanya iaitu merujuk kepada dunia yang kita hidup sekarang, ya. Bukan di akhirat. Akhirat hunaka, ya, akhirat di sana. Istilah yang kedua, al-laniyah. Saya tak pasti, mungkin istilah ni kurang tepat, saya kena rujuk baliklah, ya, sebab lama dah tinggal perbincangan tentang sekularisme ni. Jadi dari segi maksudnya begitulah, ya. Ada huna di sini dan juga al-laniyah sekarang ini. Sekarang ni maksudnya waktu yang kita duduk sekarang ni, ya. Jadi dalam perbincangan sekularisme, mereka tak fikirkan tentang waktu di sana. Sebab dalam kamus pemikiran mereka tak pernah wujud pun apa yang kita sebutkan sebagai alam akhirat, kan? Mereka tak pernah fikir alam akhirat, ya. Bahkan mereka menafikan alam akhirat, ya. Mereka kata kita wujud sekarang ini, ya. Kita nak hidup pada zaman sekarang ni, ya. Zaman sekarang ni kita nak kerja apa? Modernisasi, kan? Kapitalisme, ya. Mengaut keuntungan sebanyak-banyaknya, ya. Bagaimana kita nak menggerakkan masyarakat, meletakkan sesuatu hukum dengan apa yang kita ada sekarang ni, ya. Sebagai contoh saya bagi tuan-tuan, zaman abad ke-18 dulu, ya, abad ke-18 di Amerika Syarikat, ya, masa tu ada berlaku peperangan sivil, peperangan saudara, ya, antara Amerika Utara dan juga Amerika Selatan, ya. Di Amerika Selatan, tuan-tuan, ya, ada satu undang-undang yang digesetkan bahawa setiap pencuri kuda, ya, orang yang mencuri kuda akan dihukum bunuh, kan? Orang yang curi kuda akan dihukum bunuh pada masa tersebut, ya. Jadi kita balik zaman kita sekarang ni, bagaimana hukuman bagi orang yang mencuri kuda? Adakah masih dikenakan hukuman membunuh? Hukuman bunuh? Tak ada dah, kan? Ya. Hukuman mencuri kuda sekarang ni paling-paling kurang masuk penjara lah. Tak? Masuk penjara. Jadi penghujahan mereka kata hukum itu berubah, ya, mengikut zaman. Zaman dulu curi kuda ni satu pekerjaan, satu perbuatan yang sangat-sangat jahat, ya. Sebab zaman dulu orang naik kuda ni sebagai satu tunggangan yang utama, kan? Bila curi kuda maksudnya menyusahkan orang pada masa tersebut. Jadi perlu dikenakan hukuman yang berat. Itu hujah mereka. Zaman sekarang kuda bukan satu kenderaan yang utama. Jadi kenapa kita nak hukum bunuh lagi pada orang yang mencuri kuda tersebut, kan? Jadi dikata tak perlu dah hukuman bunuh. Jadi ini tuan-tuan pemikiran sekularisme, ya. Maksudnya hukum itu berubah mengikut zaman. Tetapi tuan-tuan, di dalam Islam tidak berlaku perkara-perkara yang sedemikian, ya. Hukum Islam ni hukum yang thabat, ya, hukum yang thabit, hukum yang qat'i, hukum yang jelas, hukum yang sudah diputuskan, ya. Adapun perkara-perkara mutaghayyirat, yang perkara yang berubah, itu dibincangkan oleh para ulama. Tuan-tuan, dibincangkan oleh para ulama. Masalah golongan sekular sekarang ni, masalah golongan liberal sekarang ni, mereka kata pintu ijtihad ni kita nak buka kepada semua, ya. Saya pun ada akal juga, kata mereka, ya. Sekarang ni dah banyak terjemahan, dah banyak tafsir. Saya boleh baca tafsir Quran. Saya sendiri boleh faham ikut kefahaman saya, kan? Kenapa kita nak ikut kefahaman ulama, ya? Kita sendiri ada akal, kita sendiri boleh fikir, kita sendiri ada PhD, ada master dan sebagainya. Jadi kita sendirilah yang tafsirkan. Tak? Jadi ini yang berlaku, tuan-tuan, ya. Maknanya golongan sekularisme, ya, golongan sekular dan juga golongan liberal, mereka menafikan peranan ulama. Kenapa, tuan-tuan? Kenapa mereka menolak pandangan ulama? Kenapa? Kerana mereka meninggalkan satu sisi yang penting di dalam ajaran Islam, iaitu tentang adab, ya.
Jadi adab ni kalau kita nak bahaskan secara panjang lebar, seperti mana yang disebutkan oleh Said Muhammad Nakib Al-Atas, beliau menyebutkan bahawa adab ini secara takrif mudahnya iaitu apabila kita meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, meletakkan sesuatu pada tempatnya itu dinamakan sebagai adab, Contohnya pemimpin yang dihormati kerana statusnya sebagai pemimpin, kan, dan kita sebagai rakyat. Jadi ada hierarki di situ, kita sebagai rakyat, tangga kita, hierarki kita di bawah. Adapun pemimpin, sebagai orang yang memimpin kita, orang yang dipertanggungjawabkan, maka kedudukannya di atas kita. Maka kita sebagai rakyat, kita perlu mentaati pemimpin. Ini dinamakan sebagai adab, kan. Sama juga dengan dalam bab menuntut ilmu, sebagai murid, kedudukannya di bawah. Berbeza dengan guru yang letaknya di atas. Tapi sekarang ni tuan-tuan, kita tengok macam mana sistem pendidikan kita, kita tengok di universiti, kan, macam mana tempat letak guru di universiti, bila kita masuk dewan kuliah, kita tengok macam mana tempat duduk murid di atas, dia sebut sebagai apa? Meritorium. Apa dewan tu, Cikgu Mat? Macam tu lah, kan. Jadi dari segi tempat letak duduk tu pun ada dah yang tidak kena. Maksudnya apabila murid duduk atas, tinggi daripada guru, guru sudah direndahkan kedudukannya, jadi bagaimana pelajar-pelajar mahasiswa nak hormat guru di depannya? Sebab dipandang dengan pandangan yang merendahkan guru. Berbeza dengan sistem ataupun tradisi keilmuan Islam, kan. Kalau kita tengok zaman Al-Imam Al-Ghazali, zaman Al-Imam An-Nawawi, zaman Al-Imam Syafi'i, guru letak di mana, tuan-tuan? Guru letak di hadapan yang paling atas sekali. Itu tempat guru yang paling sesuai. Sebab apa? Sebab nak menjaga adab, nak letakkan guru pada tempatnya yang sesuai. Itu yang dinamakan sebagai adab, Jadi masalah hari ini, tuan-tuan, krisis, dan kepincangan yang berlaku dalam masyarakat kita sekarang adalah kerana kita meninggalkan adab, kita menjauhkan pengamalan adab daripada kehidupan seharian kita, sebab tu, tuan-tuan, adab ni sangat-sangat penting, perlu ditekankan dalam setiap kehidupan kita, dari segi ekonomi, politik, sosial. Tuan-tuan tengok macam mana, dalam sidang parlimen baru ni, hari yang pertama, tuan-tuan, sangat kacau bilau, kan. Adakah pemimpin yang kita lantik, dan bersuara, dengan memberikan pandangan yang sangat-sangat tidak beradab, yang sangat biadab, kan? Di mana adab sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang pemimpin sepatutnya bertutur, berbahas dalam nada yang sesuai. Sebagai seorang pemimpin, tak perlu nak tengking, tak perlu nak maki, tak perlu nak bodohkan orang dan sebagainya. Tak. Itu sepatutnya adab yang perlu dijaga sebagai seorang pemimpin. Tetapi kita lihat, kan, apa yang berlaku pada sidang parlimen pada hari yang pertama, Jadi kenapa? Kerana mereka meninggalkan ilmu dan juga pengamalan tentang adab. Jadi disebutkan oleh Al-Imam Makhlad Ibn Al-Abi Husain radhiyallahu ta'ala anhu, kata beliau, nahnu ila kathirin minal adabi ahwaju minna ila kathirin minal hadithi, Kata Imam Makhlad, beliau berkata kepada Al-Imam Abdullah Ibni Mubarak, kata beliau, kami lebih memerlukan kepada banyaknya adab itu, lebih kami perlu daripada banyaknya hadis. Tuan-tuan faham? Apa maksud kata-kata ni? Orang yang mengaji ilmu hadis, tuan-tuan, dengan orang yang mengaji ilmu adab, yang mana perlu kita banyakkan? Yang perlu kita banyakkan mengaji ilmu tentang adab. Ini disebutkan oleh Al-Imam Makhlad, antara ilmu hadis dengan ilmu adab, nak mengamalkan adab, yang mana kita kena fokus, yang mana perlu kita lebihkan, yang perlu kita lebihkan ilmu tentang adab, kan? Kita tengok, tuan-tuan, ibu bapa yang hantar anak-anak ke sekolah pada hari ini, apa tujuan mereka hantar anak-anak ke sekolah? Hanya kerana untuk mendapatkan ilmu semata-mata, kan? Nak dapat ilmu saja, Tujuan dia hantar sekolah supaya cikgu ajar dia ilmu tu, ajar dia ilmu ni. Supaya apa? Supaya nanti bila dia periksa, dia dapat keputusan yang cemerlang, kan? Bila dapat keputusan yang cemerlang, boleh masuk sekolah menengah yang hebat-hebat, kan? Sekolah yang cemerlang, SBPI, MRSM, Kemudian dapat keputusan SPM yang hebat, masuk universiti. Kemudian dapat pekerjaan-pekerjaan yang
yang boleh dibanggakan, ya, pekerjaan profesional yang hebat-hebat di mata orang. Tuan-tuan, niatnya pada awal pun dah salah dah. Kan? Niatnya sepatutnya seorang ibu bapa bila hantar anak-anak ke sekolah, ya, apa niat mereka? Dapatkan adab dulu. Ya. Adab yang perlu dituntut dulu, kemudian barulah tuntut ilmu. Ya. Sebab tu kadang-kadang ada setengah ibu bapa dia petikai. Kan? Dia kata kami hantar anak ke sekolah swasta. Kami bayar yuran RM200-300. Macam mana cikgu ajar anak kami macam ini? Ya. Cikgu ni reti ke tak reti mengajar? Disalahkan cikgu, tuan-tuan. Ya. Guru, ibu bapa bila tidak beradab dengan guru, macam mana anak-anak dia dengan guru, tuan-tuan? Ya. Ibu bapa yang tidak beradab dengan guru, anak yang melihat perbuatan tersebut sudah tentu dia akan bersikap biadab juga dengan guru. Ya. Kenapa? Kerana tujuan ibu bapa tadi menghantar anak ke sekolah dengan tujuan yang salah. Ya, tujuan pun salah, tuan-tuan, nak dapat ilmu saja. Ya. Ulama dulu, tuan-tuan, mereka hantar anak-anak, ya, kepada guru-guru dan alim ulama yang hebat. Tujuan sebab apa, tuan-tuan? Tujuan nak jadi manusia dulu. Ya. Hantar anak-anak ke kutab, hantar anak-anak ke madrasah, hantar anak-anak ke tempat pengajian, ya, dengan alim ulama, dengan asatizah, ya, dengan guru-guru yang diiktiraf. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab nak jadi manusia, nak bentuk jadi manusia. Ilmu tu kemudian, tuan-tuan. Ya. Bila pelajar tu sudah beradab dengan gurunya, insya-Allah Allah akan mudahkan perjalanan dia untuk dia nak cari ilmu, kan? Ini masalahnya, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab mak ayah hantar anak-anak ke sekolah dengan tujuan supaya dapatkan ilmu, ya, dapatkan keputusan yang cemerlang. Jadi manusia ke tak jadi manusia ke terpulang kepada dia. Akhirnya, ya, dengan generasi yang kita bentuk macam ni, 20-30 tahun akan datang, mereka menjadi profesional yang tidak amanah. Mereka pegang jawatan yang penting-penting. Jawatan apa? Dalam kabinet, jawatan menteri, jawatan di bank dan sebagainya. Tetapi di manakah sikap amanah mereka? Bagaimana mereka bersosial, ya, berinteraksi, beradab, bermuamalah dengan orang lain. Ya. Saya pergi baru ni di PDM, ya, Pasaraya Darul Makmur. Masa saya nak cek suhu, ya, ada seorang penjaga tu, kan? Penjaga perempuan. Saya melihat bagaimana cara dia berurusan dengan orang dan kita sangat-sangat kecewa. Ada seorang makcik, dia nak ambil bakul, kan? Dia nak ambil bakul. Apa dia kata kepada makcik tersebut? Dia kata, makcik tak payah ambil bakul tu. Pergi ambil troli, makcik. Bakul tu tak payahlah, pergi ambil troli. Tengok, tuan-tuan, macam mana bahasa dia dengan orang tu. Kan? Kita bukan nak memburukkan pasaraya kita. Tapi kalau orang yang bersikap macam ni, ya, yang duduk di pintu depan, ya, yang jadi simbol, yang jadi orang kata frontliner kepada Pasaraya Darul Makmur, bagaimana kesan pertama yang dilihatkan kepada masyarakat? Kan? Sebab apa, tuan-tuan? Sebab tidak ada adab. Sebab tidak menuntut ilmu adab. Kan? Itu baru yang kerja frontliner, yang jaga kaunter di Pasaraya Darul Makmur. Bayangkan yang kerja di bank macam mana? Kan? Yang kerja di pejabat tanah macam mana? Yang bakal jadi menteri, ya, yang bakal berdebat, berbahas, ya, dengan ahli menteri yang lain, dengan ahli parlimen yang lain, ya, macam mana nak berurusan dengan rakyat, kan? Berapa banyak video yang kita tengok, tuan-tuan, ya, dalam media sosial, ya, bagaimana bahasa ahli parlimen ataupun adun, ya, ketika berurusan dengan rakyat, ya, kadang-kadang dikeluarkan perkataan-perkataan yang tidak sepatutnya. Inikah pimpinan kita, tuan-tuan? Ya? Inikah pemimpin yang dilantik oleh masyarakat kita? Pemimpin yang ini, yang sekarang ini, lahir daripada apa? Lahir daripada sistem 20-30 tahun yang lepas, ya, sistem yang ibu bapanya sentiasa menggalakkan supaya anak-anaknya belajar, tapi tidak menuntut ilmu adab, kan? Sebab tu kalau kita ada sekolah kita sendiri, ya, kita ada institusi pendidikan kita sendiri, ya, kita boleh fokus kepada bagaimana untuk kita membentuk kemahiran mereka bersosial, ya, bagaimana untuk mereka mendepani masyarakat, kan? Jadi benda-benda ini yang semakin kurang di kalangan masyarakat kita sekarang ni, ya. Bayangkan apabila adab tidak ditekan, ya, adab tidak ditekan, akhirnya manusia ni sentiasa berurusan dengan orang lain dalam keadaan yang marah. Saya sendiri lepas keluar daripada PDM tu, tak sempatlah saya nak marah dia, kan. Tengah duk fikir, balik tu baru saya boleh fikir. Dia kata, kenapa, ya, kenapa pekerja tu boleh bersikap biadab dengan orang yang nak masuk ke Pasaraya Darul Makmur, kan? Contoh macam tu, ya. Jadi kita ni sentiasa dalam keadaan yang marah, ya, sentiasa dalam keadaan yang tidak tenang. Sebab apa? Sebab kita nak berurusan dengan orang-orang macam ni. Itu baru satu tempat.
Bayang kalau kita nak pergi JPJ, nak pergi majlis, kita jumpa lagi dengan orang-orang yang macam ni, ya. Sebab tu apabila kita ada anak-anak kita, ada cucu-cucu kita nak bentukkan adab mereka dulu, ya. Kita nak bentukkan syahsiah mereka dulu, ya, supaya mereka ni biasa untuk nak bercakap secara lembut, ya, secara berhemah dengan masyarakat di luar, ya. Jadi seperti mana kata Al-Imam Makhlad Ibn Abil Husain tadi, dia kata antara menuntut ilmu, disebut pula bukan ilmu biasa-biasa tuan-tuan, ilmu hadis, ya. Ilmu hadis ni ilmu yang kedua tertinggi lepas ilmu Al-Quran, ya. Antara tuntut ilmu hadis yang banyak dengan ilmu adab yang banyak, kita nak tuntut apa dulu tuan-tuan? Tuntut ilmu adab dulu, ya. Fokus kepada pembentukan adab dulu, ya. Sebab tu kalau kita melihat kepada kalam Al-Imam Syafi'i, ya, kata beliau pernah ditanya, kaifa syahwatuka lil adabi, ya. Orang tanya kepada Al-Imam Syafi'i, bagaimana kehendak kamu, bagaimana keinginan kamu terhadap adab. Jadi apa kata Al-Imam Syafi'i? Al-Imam Syafi'i beliau mengatakan bahawa asma'u bil harfi minhu mimma lam asma'uhu fatawaddu a'dha'i anna laha asma'an tatana'amu bih, ya. Kata Al-Imam Syafi'i, dia kata kalau aku mendengar satu huruf daripada adab, tuan-tuan, satu huruf daripada adab, bukan satu kalimah adab, ya. Hatta satu huruf pun didengar, dia kata apa? Ya, aku berharap mudah-mudahan Allah Taala jadikan setiap anggota tubuh aku ini ada pendengaran yang boleh mendengar betapa sedapnya adab tersebut, betapa lazatnya adab tersebut. Subhanallah tuan-tuan. Maksudnya dia bukan nak dengar dengan telinga saja tentang adab tadi. Hatta kalau mata pun boleh mendengar, ya, hatta kalau hidung, kulit, kaki, tangan boleh mendengar, dia kata, ya, dia nak jadikan semua tu boleh dengar supaya mereka boleh merasai, menikmati betapa lazatnya pelajaran adab tersebut. Satu huruf daripada adab, tuan-tuan. Ini Al-Imam Syafi'i, ya, orang yang hebat, ya, alim besar, ya, alim besar yang membina mazhab Asy-Syafi'i. Dia kata apa? Ya, kalau dengar satu huruf pun, dia kata boleh meremang bulu roma aku. Maksudnya gitulah kan, ya, maksudnya terlalu lazat, terlalu nikmat dengan perkataan adab tersebut. Kemudian beliau ditanya lagi, kaifa talabuka lahu, wahai Al-Imam Syafi'i, wahai tuan imam, bagaimana kamu menuntut adab ini, bagaimana kamu mencari adab ini? Apa jawapan Al-Imam Syafi'i? Kata beliau, talabul mar'atil mudillati waladaha wa laysa laha ghairuhu, ya. Aku menuntut adab ini, aku mencari adab ini seperti mana seorang perempuan yang kehilangan anak, ya. Seorang perempuan yang kehilangan anak, macam mana, dan dia tidak ada anak yang lain melainkan anak tersebut. Tuan-tuan bayangkan, ya, seorang perempuan bila hilang anak, macam mana perasaan perempuan tadi bila dia nak cari anak tersebut? Macam mana perasaan dia? Dia akan gelisah, tuan-tuan, ya, dia tak keruan. Begitulah, kata Al-Imam Syafi'i, saya menuntut adab, saya cari adab, ya. Bila dia belajar, dia akan cari di manakah nilai adab di dalam sesuatu pelajaran tersebut. Tuan-tuan, guru Al-Imam Syafi'i ni siapa dia, tuan-tuan? Al-Imam Malik, ya. Al-Imam Malik bin Anas radhiyallahu taala anhu, pengasas mazhab Maliki, ya. Tok guru beliau ni duduk di Madinah, tuan-tuan. Al-Imam Malik ni seorang yang paling beradab, ya, di dalam sejarah ketamadunan Islam. Sebab apa saya sebut gitu, tuan-tuan? Ya, Al-Imam Malik ni beliau duduk di Madinah, ya, sepanjang umur beliau, ya, sepanjang hayat beliau duduk di Madinah, beliau tidak pernah pun memakai kasut ataupun selipar sepanjang berada di kota Madinah. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab beliau bimbang kasut yang dipijak itu, ya, akan memijak tapak kaki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah, tuan-tuan, ya, begitu tinggi adab Al-Imam Malik, ya, sehingga dia takut kasut yang dipijak tu, kasut yang penuh dengan debu, yang penuh dengan kotoran, ya, akan mengotorkan tapak kaki Nabi yang pernah berpijak di kota Madinah, ya. Bahkan Al-Imam Malik, tuan-tuan, ya, beliau tidak pernah menunggang kuda, ya, sepanjang di kota Madinah. Tak pernah naik kuda, tuan-tuan, ya. Sedangkan zaman dia tu kenderaan utama ialah kuda dan unta, ya. Al-Imam Malik, tuan-tuan, tak pernah naik kuda, tak pernah pun naik unta. Sebab apa? Sebab kata Al-Imam Malik, aku bimbang derapan kuda tersebut yang memijak tanah di kota Madinah akan mengganggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi wafat di Madinah, tuan-tuan, kan? Nabi dikebumikan di Madinah. Jadi kata Al-Imam Malik, kalau aku menaiki kuda, aku bimbang bunyi kuda tu nanti mengganggu Rasulullah yang sedang dikebumikan
di Madinah. Masya Allah tuan-tuan, ini Al-Imam Malik. Satu hari Al-Imam Malik pernah mengajar Al-Imam Syafi'i dalam satu majlis. Sedang beliau mengajar, beliau melihat Imam Malik tuan-tuan, bila dia ajar anak-anak murid dia, bila dia ajar penuntut-penuntut ilmu yang berada di hadapan dia, dia akan perhatikan seorang demi seorang. Sambil dia ajar, dia akan tengok depan. Dia akan tengok orang ni buat apa, orang ni buat apa, orang ni buat apa. Dia akan tengok cara duduk macam mana. Tuan-tuan, orang yang menuntut ilmu ni, dia ada 3 saja cara duduk. Seorang penuntut ilmu bila duduk di hadapan guru, 3 sahaja cara duduk dia. Yang pertama, duduk sila macam kita kan. Yang kedua, duduk tahiyat akhir. Yang ketiga, duduk tahiyat awal. Zaman kita sekarang ni macam mana cara duduk kita dalam majlis-majlis ilmu kan? Ada yang angkat kaki, angkat lutut, kemudian julur kaki. Ini cara-cara yang tidak beradab tuan-tuan. Nampak kecil, tetapi dengan adab-adab yang kecil yang dijaga oleh penuntut ilmu, menjadikan ilmu tersebut barakah tuan-tuan. Jadi Al-Imam Malik dia akan tengok, dia akan perhati satu-satu. Kalau ada murid yang tidak beradab, dia akan tegur. Dia kata, "Kamu fulan bin fulan, kenapa kamu berkelakuan sedemikian? Kamu tak tahu ke kita sekarang ni sedang berada dalam majlis ilmu. Para malaikat sedang memerhatikan kita." Malaikat tuan-tuan, malaikat mendoakan mereka yang berada dalam majlis ilmu. Jadi kalau kita tidak beradab, tidak menjaga adab, duduk kita pun tidak menunjukkan adab dengan guru kita, macam mana malaikat nak doakan kita? Jadi Al-Imam Malik dia akan tegur terus. Satu hari dia tengok Al-Imam Syafi'i datang ke majlis dia. Ketika mana beliau mengajarkan pelajaran tentang ilmu hadis, dia tengok Imam Syafi'i ambil tangan macam ni, masuk dalam mulut, kemudian tulis dekat tangan. Tulis. Al-Imam Malik dia memerhatikan kejadian tersebut, tapi dia tak tegur terus. Sebab apa? Sebab dia tengah membaca hadis. Adab Al-Imam Malik ketika membaca hadis, dia tidak akan memberhentikan pembacaan tersebut. Tunggu sampai hadis tu dia habis baca, baru ditegur. Ini adab Al-Imam Malik. Bila dia habis baca hadis tersebut, dia panggil Imam Syafi'i. Dia kata, Imam Syafi'i dia kata, "Wahai Muhammad, ya Muhammad, qum, bangun." Imam Syafi'i bangun. Kata, "Apa yang kamu buat tadi? Saya perhatikan kamu seolah-olah sedang bermain air liur. Kamu masukkan jari kamu ke dalam mulut, dan kemudian saya melihat kamu menulis sesuatu di tangan. Sedangkan kamu tidak bawa kertas dan kamu tidak bawa pen. Apa yang kamu buat sebenarnya?" Al-Imam Syafi'i tuan-tuan, bila ditanya sebegitu, maka Al-Imam Syafi'i dia jawab apa? Dia kata, saya sedang mencatat apa yang tuan guru ajarkan kepada saya. Al-Imam Malik dia pelik lah kan? Dia pelik. Bagaimana kamu mencatat sesuatu sedangkan kamu tidak ada pen, kamu tidak ada kertas, kamu tidak ada mahbarah. Pen pun kamu tak bawa, kertas pun kamu tak bawa. Kamu catat apa sebenarnya? Kalau betul kamu mencatatkan apa yang saya ajarkan tadi, cuba kamu ulang balik apa yang telah saya sebut. Tuan-tuan, Al-Imam Syafi'i sebut daripada awal majlis sampai disuruh berdiri tadi, Al-Imam Syafi'i boleh jawab ke semua. Maknanya tuan-tuan, Al-Imam Syafi'i abqari, seorang yang cerdas, seorang yang pintar. Walaupun hanya menulis dengan air liur di tapak tangan, tetapi Al-Imam Syafi'i boleh menghafaz dan mengingati semua kandungan pelajaran Al-Imam Malik. Satu hari tuan-tuan, Al-Imam Malik ketika mana beliau sedang mengajar, penuntut ilmu, murid-murid yang sedang melihat Al-Imam Malik mengajar, mereka melihat muka Al-Imam Malik ni sedang merah. Merah dan merah kebiruan. Maksudnya dia sedang menahan kesakitan. Tapi murid-murid dia tak tahu pun apa sebab yang menyebabkan kesakitan, sehingga menyebabkan Al-Imam Malik merah muka dia. Merah dan biru muka dia. Habis majlis, habis baca hadis tersebut, Al-Imam Malik dipanggil seorang anak murid dia. Dipanggil seorang, dia kata, "Tolong tengokkan kaki saya. Kaki saya ni seperti seolah-olah ada sengatan binatang berbisa." Murid yang tadi datang dan tengok kaki Al-Imam Malik, rupa-rupanya ada kalajengking. Kalajengking yang sedang menyengat kaki Al-Imam Malik tuan-tuan. Kalajengking tuan-tuan. Tapi Al-Imam Malik dia tidak memberhentikan majlis dia. Dia teruskan majlis pembacaan hadis. Kenapa? Kerana beradab dengan Rasulullah SAW. Dan sebab bagi dia, apabila hadis tu dibaca, bermakna Rasulullah sedang berbicara dengan dia. Subhanallah tuan-tuan. Ini adab Al-Imam Malik. Sehingga kan, Al-Imam Abdullah Ibn Abbas, yang ketika mana dia sedang berbual dengan kawan-kawan, dengan sahabat-sahabat, tiba-tiba bila dengar ada seseorang mengucapkan qala Rasulullah SAW, maka berhenti perbualan tersebut.
Stop terus. Berbual, bersembang, berbincang, berhenti terus. Sebab apa? Sebab mendengarkan seseorang mengucapkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, ya, contoh-contoh yang saya nak bawa tadi, kalau kita lihat kepada zaman kita sekarang ni, masih adakah lagi adab-adab sedemikian, ya, di kalangan penuntut ilmu kita sekarang? Tak. Adab guru, ya, adab ibu bapa dengan guru macam mana? Adab murid dengan guru macam mana? Kan? Kadang-kadang sekarang ni guru sentiasa diserang, ya. Guru diserang, guru dimaki, guru dicaci, guru dipersalahkan, ya. Sistem kita ni nak letak di mana guru kita sekarang ni, ya. Tuan-tuan, kepincangan adab, kepincangan masyarakat yang berlaku sekarang ni sebab apa? Sebab kita meninggalkan adab. Dan adab itu bermula daripada mana? Adab bermula daripada pendidikan di sekolah, kan? Kita tak nafikan sekolah harus perdana, ada kebaikan dia. Tetapi adakah sistem yang dibentuk itu mengikut manhaj yang dibina oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya? Tadi kita bincang tentang sekularisasi, ya, sekularisme. Sekularisme pun ada juga, ya, di dalam bidang pendidikan. Saya bawa contoh tuan-tuan. Sistem arus perdana, ya, waktu pagi ni waktu subuh tuan-tuan, waktu untuk mudah kita menuntut ilmu. Bahkan disebutkan di dalam kitab Ta'limul Muta'allim Tariqat Ta'allum, ya, waktu yang paling sesuai, waktu yang paling subur untuk menuntut ilmu ni bila tuan-tuan? Waktu duha, ya, lepas waktu duha, waktu tu yang paling sesuai untuk kita menuntut ilmu, ya. Jadi waktu yang paling subur ni tuan-tuan, kita belajar ilmu apa tuan-tuan? Di sekolah kita belajar ilmu keduniaan, kan? Kita belajar bahasa Melayu, belajar bahasa Inggeris, belajar matematik, sains, ya, kajian tempatan, geografi dan sebagainya. Pendidikan Islam di mana tuan-tuan? Pendidikan Islam dalam sistem arus perdana kita, berapakah tempoh masa yang diberi kepada subjek pendidikan Islam? Setengah jam tuan-tuan. 30 minit dalam masa 1 minggu. Bahasa Melayu, berapa dia punya period dia? Tempoh masa dia? 12, kan? 12 period. Pendidikan Islam setengah jam. Sedangkan kalau kita melihat, ya, di dalam ketamadunan Islam, ya, dalam tradisi keilmuan Islam dirumuskan oleh Al-Farabi, Ibn Khaldun, Al-Imam Al-Ghazali dan juga Ibn Sina, yang mereka merumuskan bahawa maratibul ilm, ya, tingkatan ilmu itu ada 3, ya. 3 tingkatan ilmu. Yang pertama, ilmu yang paling atas iaitu ma'rifatu al-uluhiyah. Al-ma'rifah al-uluhiyah, ya. Apa makna al-ma'rifah al-uluhiyah? Iaitu ilmu ketuhanan. Ilmu ketuhanan ni maksudnya ilmu tauhid, kan? Ilmu akidah, ya, ilmu kalam, ilmu ma'rifah, ya. Ini antara nama-nama bagi ilmu tauhid. Tuan-tuan, sebab apa ilmu tauhid ni nama dia banyak? Ya. Dalam banyak-banyak ilmu, ilmu tauhid ni yang paling banyak nama. Sebab apa? Nak tunjuk bahawa ilmu ni sangat-sangat penting, ya. Ada lebih kurang 8 nama tuan-tuan. Ya, 8 nama bagi subjek ataupun madah tauhid. Ada yang disebut sebagai ilmu tauhid, ya, ilmu kalam, ilmu akidah, ilmu ma'rifah, ilmu apa lagi? Ilmu haqiqah, ya. Ada 3 lagi tuan-tuan. Maksudnya ilmu tauhid sangat penting. Sebab tu 4 ulama tadi apabila menyusun tingkatan ilmu mengenal Allah yang paling tinggi. Yang kedua ilmu apa tuan-tuan? Yang kedua al-ulum syar'iyyah, ya. Ilmu tentang syariat, ilmu fiqh lah maksudnya, ya. Ilmu tentang haji, tentang solat, tentang puasa, tentang zakat, ya. Ilmu munakahat, ilmu jinayat. Yang ketiga al-ulumul aqliyah, ilmu keduniaan, ya. Ilmu yang menggunakan ta'kul akal, kan? Jadi apabila kita melihat sistem pendidikan kita sekarang ni, yang mana paling banyak, yang mana paling diutamakan? Ilmu keduniaan tuan-tuan. Tak. Waktu pagi tadi, yang waktu subuh tadi diperuntukkan 5 jam, 6 jam untuk belajar ilmu keduniaan. Ilmu akhirat bila tuan-tuan? Ilmu nak kenal Allah, ilmu nak kenal syariat, ilmu nak ajar semayang, ilmu nak ajar puasa. Waktu bila tuan-tuan? Waktu petang. Waktu petang pula berapa jam? 2 jam, kan? Jadi kalau ini sistem yang kita nak ajar, yang kita nak bentuk, yang kita nak terapkan pada anak-anak kita, ya, adakah anak tersebut akan menjadi, ya, seorang mukmin, seorang muslim yang baik, kan, yang beradab kepada Allah dan Rasulnya? Belum tentu tuan-tuan. Sebab itulah, ya, mungkin kita, ya, sebagai individu, sebagai masyarakat, ya, sebagai keluarga,
Kita tak mungkin ataupun kita tak mampu nak mengubah satu-satu sistem, kan? Tetapi paling kurang tuan-tuan, ya, dengan usaha kita, dengan ikhtiar kita, kita cuba terapkan pendidikan Islam, ya, di dalam dada, di dalam diri anak-anak kita, ya. Dah mengaji 5 jam di sekolah arus perdana, ya, 2 jam mengaji ilmu agama, tambah lagi 3 jam waktu malam, kan? Sebab tu Nabi sebut kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, ya. Setiap anak-anak yang dilahirkan di atas muka bumi Allah ini, mereka dilahirkan dalam keadaan yang suci, dalam keadaan yang bersih. Berapa dah tuan-tuan? Isyak belum? Isyak dah. Sikit lagi. Jadi Nabi sebut setiap anak-anak ini dilahirkan dalam keadaan yang bersih, kan? Fa abawahu ay yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Maka ibu bapanya lah, ya, yang akan membentuk dia, yang mencorakkan dia sama ada menjadi Yahudi ataupun menjadi Nasrani ataupun menjadi Majusi. Tuan-tuan, apa makna Nabi nak sebut dalam hadis ni? Nabi nak sebut bahawa pendidikan yang paling utama adalah di rumah. Siapa pendidik yang utama, tuan-tuan? Ibu dan ayahnya, ya. Nabi tak sebut pun bahawa yang akan meyahudikan dia, yang akan menasranikan dia, yang akan memajusikan dia guru. Tak. Nabi tak sebut pun. Nabi sebut ibu bapa. Kita sekarang, tuan-tuan, ya, kita sibuk nak cari sekolah yang terbaik untuk anak-anak kita, kan? Kita cari sekolah mana yang terbaik, ya? MRSM mana, ya? SBPI mana, Mak Tafiz yang mana. Kadang-kadang kita lupa, tuan-tuan, kita sendiri sebagai ibu bapa, adakah kita telah memberikan pendidikan yang baik kepada anak-anak kita di rumah, kan? Adakah kita sudah membentuk adab dan akhlak mereka di rumah? Belum tentu, tuan-tuan, ya. Jadi tanggungjawab kita nak kena belajar ilmu fardu ain, kita nak kena belajar ilmu tauhid, kita nak kuatkan ilmu fiqh kita, ya, kita nak amalkan ilmu tasawuf, ya, ilmu tentang hati, ilmu tentang adab kita dengan orang lain, supaya apa? Supaya kita nak ajar, kita nak tarbiyah, kita nak didik anak-anak kita di rumah, kan? Baru ni saya tengok dalam Facebook berlaku perbincangan, ya, berlaku polemik yang hebat, kan? Di antara keperluan kepada sistem asrama ataupun kita tidak perlu kepada sistem asrama. Jadi benda ni, tuan-tuan, mungkin kita jarang-jarang fikir, kan? Sebab kita dah terbiasa sistem kita mesti ada asrama, ya. Tingkatan 1 biasanya kita hantar anak kita ke asrama. Tapi, tuan-tuan, adakah sistem asrama tu mengikut sistem pendidikan Islam? Itu perbincangan dia. Dia banyak dibahaskan, ya, oleh para alim ulama, para asatizah. Tuan-tuan, ya, Nabi sebut dalam hadis, ada satu hadis yang masyhur, ya, ketika mana datang Malik bin Huwairis dan 10 orang pemuda. Saya tak ingat berapa bilangan pemuda tersebut, 10 ke 11 ke tak pasti, tapi maksudnya ada sebilangan, ya, kumpulan pemuda datang bertemu dengan Rasulullah. Mereka kata, kami, wahai Rasulullah, kami nak menuntut ilmu dengan kamu, wahai Rasulullah, ya. Malik bin Huwairis dan kawan-kawan dia, sahabat-sahabat dia tadi, ditinggalkan keluarga, duduk di Masjid Nabawi, tujuannya semata-mata untuk nak belajar dengan Rasulullah, ya. Sampai hari ke-20, tuan-tuan, dalam hadis tu sebut, ya, mafhum. Sampai hari ke-20, ya, Nabi melihat mereka ni nampak dalam keadaan yang gelisah, ya, dalam keadaan yang tidak bersemangat. Jadi Nabi tanya, wahai ya ghulam, wahai anak-anakku, apa yang menyebabkan kamu ni tidak bersemangat? Apa kata Malik bin Huwairis? Dia kata, kami rindukan keluarga kami. 20 hari, tuan-tuan, baru tinggal keluarga. Zaman kita sekarang ni, ya, kalau kita tengok anak-anak muda macam tu, dia kata 20 hari, ya, 20 hari baru tinggal kat rumah, nak balik rumah dah, kan? Macam gini ke orang muda kita? Tak, kalau kita gitulah, kan, ya? Tapi Nabi kata apa? Nabi kata, pergilah balik, pulanglah kamu ke rumah kamu, ya, tunaikan solat, ya, dan apabila masuk waktu solat, salah seorang daripada kamu azankan, dan kemudian pilihlah orang yang paling tua di kalangan kamu untuk menjadi imam. Tuan-tuan, ya, Nabi ni, pendidikan Nabi ni pendidikan yang terbaik. Nabi ni dia ajar, dididik, ditarbiah orang. Dia bukan nak ajar saja, dia akan lihat bagaimana keadaan orang tersebut, ya. Adakah emosinya stabil, kan? Adakah dia dalam keadaan yang bersemangat, ya? Adakah dia dalam keadaan yang bersesuaian untuk nak menuntut ilmu? Jadi Nabi melihat, ya, pemuda ni dalam keadaan yang tidak bersemangat. Nabi kata apa? Nabi tanya, apa yang berlaku? Kami rindukan keluarga kami, pergi balik. Tuan-tuan, sekarang ni macam mana kita tinggalkan anak-anak kita di asrama, kan?
Berapa hari kita tinggalkan anak-anak kita di asrama. Jadi mungkin, minta maaf tuan-tuan, mungkin ada yang tidak bersetuju. Tapi tuan-tuan, tanggungjawab ibu bapa perlu mendidik anak tersebut daripada kecil sampai usia remaja. Usia remaja ni bukan usia untuk kita lepaskan mereka. Ada benda yang kita boleh lepaskan, kita lepaskan. Tapi anak-anak remaja ni kita perlu letak di rumah, kawal mereka dalam persekitaran rumah kita. Kita ajarkan mereka bagaimana tanggungjawab untuk nak berhadapan dengan masyarakat. Macam mana nak bersosial dengan masyarakat. Macam mana nak bercampur dengan masyarakat luar. Ini yang kita kurang sekarang tuan. Kalau kita duduk, kalau kita hantar anak-anak kita di asrama, dengan siapa mereka bergaul tuan? Dengan rakan-rakan sebaya mereka. Maksudnya mereka tidak masuk ke dalam masyarakat yang sebenar. Kan? Mereka tidak masuk ke dalam dunia masyarakat yang sebenar. Duduk dengan kawan-kawan asrama, maksudnya pemikiran mereka, cara pandang mereka, cara pandang orang yang berusia 13 tahun, 14 tahun, 15 tahun. Tapi kalau anak yang berusia 13 tahun duduk di rumah, paginya pergi sekolah, petangnya pergi pula kelas Qur'an, malam pergi masjid, pergi surau, kan? Duduk berjamaah dengan orang-orang kampung sebagai contoh, dan kemudian berkhidmat untuk surau, berkhidmat untuk masyarakat, kan? Waktu lepas isyak tolong hidangkan makanan, kemudian bergaul, bersapa dengan orang-orang tua. Nampak beza tuan-tuan? Orang yang duduk di asrama dengan orang yang duduk di rumah. Jadi di rumah tu tuan-tuan masih tanggungjawab ibu bapa untuk nak didik anak-anak remaja. Umur 19 tahun, 20 tahun barulah umur yang sesuai untuk kita nak lepaskan mereka, untuk mereka berdikari dengan kehidupan mereka masing-masing, jadi kadang-kadang itulah kesilapan kita, yang kita tidak melihat bagaimana sistem pendidikan yang ditunjuk, yang diajarkan oleh Nabi kita. Kenapa? Kerana kita meninggalkan adab, kita tidak meletakkan sesuatu pada hierarki dia. Yang pertama, ilmu tauhid, yang disebutkan oleh 4 ulama tersebut. Ilmu tauhid tuan-tuan, ilmu yang paling sesuai untuk kita nak ajarkan anak-anak kita yang masih kecil. Anak-anak yang umur 2 tahun sampai 7 tahun, ini disebut sebagai golden age, ataupun usia emas bagi seorang manusia tersebut. Tahap umur ini tuan-tuan, tahap yang paling sesuai kita nak kenalkan dia dengan Allah. Kenalkan dia dengan Allah itu siapa? Allah itu Tuhan yang menciptakan. Allah yang menciptakan dia, Allah yang menciptakan ibu dan ayah dia, Allah yang menciptakan bumi, Allah yang turunkan hujan. Tuan-tuan, anak-anak kecil ni sifat mereka sifat yang sentiasa bertanya, kan? Budak-budak kecil sentiasa tanya, kenapa hujan turun, kan? Kenapa jagung pokok dia ada apa? Ada miang, kan? Kenapa durian pokok dia tumbuh tinggi, kan? Kenapa labu pula buah yang besar pokoknya rendah? Jadi anak-anak sentiasa bertanya. Kita sebagai ibu bapa, apabila pertanyaan tersebut ditanya, diajukan kepada kita, yang kita jawab dengan baik, dan kemudian kita kaitkan dengan Allah sebagai Tuhan yang pencipta. Kemudian kenalkan Allah sebagai Tuhan yang Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Allah Tuhan yang pengasih, Tuhan yang penyayang. Tuan-tuan, jangan kita cerita lagi tentang dahsyatnya neraka, Allah yang murka, Allah yang samsing. Tak payah cerita lagi yang tu. Ceritakan Allah ni sebagai Tuhan yang pengasih. Allah bagi rezeki kepada kita. Allah kurniakan anggota tubuh badan yang sihat kepada kita. Allah turunkan ilmu kepada kita. Allah turunkan Islam kepada kita. Allah jadikan syurga untuk disediakan kepada orang-orang yang baik, tuan-tuan, kan? Itu kita nak kenalkan kepada anak-anak kita, Sebab tu tuan-tuan, kalau kita melihat kepada pesanan Sayyidina Luqman kepada anak dia, kan? Dalam surah Luqman disebutkan nasihat yang pertama apa dia, tuan-tuan? Ada 7 nasihat semuanya. Tuan-tuan semua tahu, kan? Yang pertama, ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anak-anakku, jangan kamu mensyirikkan Allah. Anakku, anak kesayanganku, ya bunayya, tuan-tuan, kalau kita belajar dalam bahasa Arab, maksudnya bukan wahai anakku, tetapi wahai anak kesayanganku. Tengok macam mana Luqman dia pesan kepada anak dia. Kita sekarang ni bila hantar anak-anak kita ke asrama, kan? Apa pesanan kita? Bagi duit, belajar rajin-rajin. Itu je lah nasihat kita dah. Kita tak sebut pun wahai anak kesayanganku, kan? Wahai puteraku, kan? Jadi ini yang diajarkan oleh Luqman kepada anak dia, disebut dengan perkataan yang baik. Sebelum nak nasihat tu, sebelum nak nasihat anak dia, panggil anak dengan ucapan yang baik. Bahkan sebelum tu lagi, saya tak ingat macam mana ayat dia. Dia ajak dulu. Luqman dia ajak anak dia supaya duduk di samping dia, kan? Sebab tu antara adab para ulama, tuan-tuan, disebutkan oleh
Hamka, yang disebut oleh Hamka dalam tafsir Al-Azhar, ya. Beliau menceritakan di dalam tafsir Al-Azhar, satu hari yang ketika beliau berumur 9-10 tahun, ya, ayah dia ajak dia berjalan kaki pergi ke bandar, pergi ke kota. Dan dalam perjalanan tuan-tuan, ya, ayah dia ajak dia berbual, ajak dia berbicara, yang bagi nasihat. Kemudian kalau kita lihat antara sunnah Sayyidina Ibrahim dengan Nabi Ismail, kan, sebelum nak sembelih, tuan-tuan, sebelum Nabi Ibrahim nak sembelih anak dia, dia ajak dulu Nabi Ismail, ya, jalan jauh daripada rumah tu, baru Nabi Ibrahim cerita, ya, dia kata, wahai anakku, aku dapat wahyu perintah daripada Allah untuk menyembelih kamu. Apa pandangan kamu, wahai anakku? Tuan-tuan, ini perintah Allah, wahyu daripada Allah, suruh, ya, Nabi Ibrahim sembelih anak dia. Pun masih Nabi Ibrahim minta pandangan daripada anak dia, bawa dia berjalan jauh daripada rumah, ya, berjalan diorang bincang, baru cerita, kemudian cerita wahyu Allah suruh dia sembelih, minta pandangan, ya, apa pandangan kamu, wahai anakku, ya. Apa kata Nabi Ismail? Buatlah, lakukanlah seperti mana yang disuruh oleh Allah. Jadi tuan-tuan, ini adab kita, kan, apabila kita ada anak-anak kita dalam umur 9 tahun sehingga 14 tahun, 15 tahun, bawa mereka berjalan. Ya, ini cara yang terbaik untuk kita mendidik, untuk kita nak dekat dengan anak. Jadi umur 2 tahun sampai 7 tahun tadi, umur yang paling sesuai untuk kita nak bentuk adab mereka, bentuk tauhid, tanamkan tauhid, ya. Sebab tu Sayyidina Luqman dipesan kepada anak dia, wahai anakku, jangan syirikkan Allah. Macam mana kita tak nak bagi anak kita syirik, tuan-tuan? Ajar ilmu tauhid, ya, kenalkan ilmu akidah, ya. Akidah, tuan-tuan, berasal daripada aqadah, iaitu simpul. Tuan-tuan, kalau kita ikat, ya, satu tali kita ikat dengan simpulan-simpulan, ya. Contoh satu tali itu kita ikat dengan 3 simpulan, ya. Bayangkan ini tali, bawah ni ada sungai ataupun ada lautan, ya. Kalau tali itu tak ada simpulan, ya, makin lama makin lurut, kan. Tangan kita makin jatuh, akhirnya jatuh ke dalam lautan tersebut. Tapi tuan-tuan, kalau tali yang ada simpulan, apabila kita terlepas simpulan yang pertama tadi, ada lagi simpulan yang kedua. Terlepas simpulan yang kedua, akhirnya ada simpulan ketiga, sehingga ada orang lain yang menarik kita untuk menyelamatkan kita daripada lautan tersebut. Tuan-tuan, lautan tersebut adalah dunia, simpulan tersebut adalah akidah, dan orang yang menyelamatkan kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, akidah yang akan menyelamatkan kita. Sebab tuan-tuan, ya, masyarakat kita ini, orang muda kita ini rosak. Kenapa? Kerana mereka tidak ada akidah yang kuat. Tuan-tuan tengok di universiti macam mana mahasiswa kita sekarang, ya, bincang tentang falsafah, bincang tentang, ya, Nabi berzina, Nabi Ibrahim berzina, tuan-tuan. Dia kata berzina, ya, dengan Siti Hajar sehingga keluar Nabi Ismail. Maknanya Nabi Ismail tu anak luar nikah. Subhanallah, tuan-tuan. Ini ke adab kita dengan Nabi? Orang macam ni cakap tentang Nabi, kamu ni keluar daripada hutan, mana cakap macam ni? Hutan yang besar ni ke? Ini sampai tak ada adab dengan Nabi ni. Bahkan kadang-kadang ada para asatizah kita, tuan-tuan, para ulama kita, bila membincangkan tentang sifat Nabi, mereka katakan bahawa Nabi ni bersyahwat sama macam manusia. Tuan-tuan, kalau kita beradab dengan Rasulullah, sanggup ke kita nak kata Rasulullah tu bernafsu macam kita? Bukan masalah benda tu benar ataupun tak benar. Masalahnya tidak beradab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya? Macam ni adab kamu dengan Nabi bila bercakap tentang Nabi, ya? Mengaji agama, mengaji hadis, dapat PhD dalam bidang hadis, tapi bila cakap tentang Nabi, biadab dengan Nabi. Ini ke akhlak kamu? Kamu ni belajar kamu ni berguru ke tak berguru? Orang yang belajar macam ni, tuan, ini orang yang tidak berguru. Sebab tu nak tahu beza, ya, berkat ketidakilmu seorang, tengok macam mana dia bila dia masuk dalam masyarakat. Ya. Kalau dia masuk duduk dalam masyarakat, bila orang dengar majlis dia, orang jadi pecah belah, orang jadi bergaduh sama sendiri, ya, orang jadi bertelagah sama sendiri. Maknanya, tuan-tuan, orang tu ilmu dia tidak berkat, kan? Kita tengok imam-imam di kampung sebagai contoh. Imam-imam di kampung, ya, orang pakat datang, ya, lawat dia, tanya masalah keluarga, kan? Anak nak kahwin, minta Tok Imam tolong tengok, kan? Tok Imam tolong pergi tengok, kan? Tengok, Tok Imam kenal, Tok Imam nikah. Jadi tuan-tuan, kenapa Tok Imam tu, ya, semua Tok Imam buat? Baca air tawar pun Tok Imam tolong bacakan, ya, anak-anak nak periksa, minta Tok Imam baca. Bukan baca air je, pensel, pen, pemadam semua baca habis. Ada. Sebab apa? Tok Imam tu dia jadi macam magnet dalam masyarakat, kerana berkat ilmu waktu dia belajar. Padahal tuan-tuan, dia orang biasa je, ya? Ilmu bukan tinggi sangat pun, orang biasa saja. Tapi disebabkan barakah ilmu tadi, menyebabkan dia menjadi panutan masyarakat, dia menjadi panduan kepada masyarakat.
Kita ni belajar sampai Mesir, belajar sampai ke Jordan, sampai Mekah, Madinah, apa semua sekali, ambil PhD. Duduk dengan masyarakat jadi benci dengan agama pula lah, kan? Masyarakat lagi jauh daripada agama, lagi jauh daripada Rasulullah, lagi jauh daripada amalan yang ditinggalkan oleh Nabi kita, yang bahkan bermusuhan dengan para ulama. Wa iyyazubillah, tuan-tuan, sebab kita meninggalkan adab. Sebab itulah kita sebagai abnaul haraki, ya, sebagai ahli gerakan dalam Islam, ya, dalam sebuah gerakan Islam, kita perlulah, ya, mempelajari tentang adab, ya, mengamalkan adab supaya kita sendiri, ya, tidak diistilahkan ataupun termasuk dalam golongan sekular. Tuan-tuan, orang sekular adalah orang yang memisahkan dunia dan akhirat. Kita pun akan jadi sekular apabila kita memisahkan akhlak daripada perjuangan Islam yang kita nak bawa. Berjuang Islam, bertakbir, ya, buat kerja pilihan raya, kan, pergi dengar ceramah dan sebagainya, tapi maki orang, kutuk orang, hina orang, kan, ya, dalam Facebook bukan main lagi gitu, ya, keluarkan kata-kata yang tidak sepatutnya. Ini keperjuangan Islam, tuan-tuan, kan? Kita sendiri tidak sedar bahawa kita mengamalkan sekularisme, ya, di dalam pemikiran kita. Sebab apa? Sebab kita tinggalkan adab, tinggalkan akhlak. Jadi itulah kesimpulan dia, tuan-tuan. Mudah-mudahan perkongsian yang tidak teratur ini, yang mudah-mudahan menjadi iktibar dan panduan kepada kita. Saya mohon kemaafan sekiranya saya tersilap bicara, tersalah kata. Mudah-mudahan Allah, yang baik itu daripada Allah pastinya, yang kurang, yang lemah itu daripada diri saya sendiri. Siru ala barakatillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.